Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama dalam kelas cikgu, kelas PDPR KSSM Sains tingkatan 5. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tema yang keempat, iaitu tema yang terakhir dalam KSSM tingkatan 5. Okey, apa dia tema yang keempat ni? Penerokaan bumi dan angkasa lepas. Okey, kita nak tengok penerokaan bumi dan angkasa lepas, yang mana bidang pembelajaran kita juga bidang pembelajaran terakhir kita, iaitu 9.0 teknologi angkasa lepas. Okey, yang mana dalam teknologi angkasa lepas kita ada dua standard kandungan, okey, iaitu 9.1 satelit yang mana kita nak tengok hari inilah. Okey, dan juga 9.2 sistem penentuan sejagat, iaitu ataupun Global Positioning System ataupun lebih dikenali sebagai GPS. Okey, tapi disebabkan walaupun kita nak tengok 9.1 satelit hari ini, tetapi cikgu akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Jadi untuk hari ini kita akan tengok 9.1 satelit part 1 sahaja. Part 2 kita akan tengok pada minggu hadapan. Okey, jom kita tengok standard pembelajaran kita untuk hari ini. Kita ada 9.1.1 menerangkan jenis-jenis orbit satelit. Okey, kita nak tengok orbit satelit. Okey, 9.1.2 menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigee dalam satelit, satu satelit dalam orbit elips. Okey, apa benda pula orbit elips ni? Apa benda pula apogee? Apa benda pula perigee? Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, kemudian kita akan tengok 9.1.3 berkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. Apa kaitan antara ketinggian orbit dan juga hal laju satelit. Kemudian kita nak tengok 9.1.4 yang terakhir untuk hari ini, iaitu menerangkan bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit. Macam mana kita nak lancarkan satelit daripada bumi ni nak pergi ke orbit dekat atas, dekat angkasa lepas. Jadi kita nak tengok sekejap lagi macam mana dia transport, dia transfer, okey, satelit tu. Okey, yang pertama kita nak tengok pengenalan satelit. Apa sebenarnya satelit ini? Apa benda satelit ini sebenarnya? Okey, satelit ini adalah suatu jasad, okey, satu objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Mengorbit planet maksud dia, okey, dia mengelilingi. Okey, kita katakanlah kita ada bumi. Okey, kita ada bumi, ini bumi, ini bumi. Kemudian ada satu objek yang mengelilingi bumi. Okey, satu objek mengelilingi bumi. Objek ini kita sebut dia sebagai satelit. Okey, awak tahu tak apa benda objek yang mengelilingi bumi? Okey, betul. Okey, bulan. Okey, bulan adalah satu objek yang mengelilingi bumi. Okey, jadi bulan ni merupakan sejenis satelit. Bulan ni kita katakan dia sebagai satelit. Satelit apa? Satelit semula jadi. Okey, contoh bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Selain satelit semula jadi, terdapat banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Okey, dekat angkasa lepas tu terlalu banyak satelit. Okey, setiap negara dia menghantar satelit masing-masing. Apa fungsi satelit ni? Satelit ni dia boleh fungsi dalam bidang telekomunikasi, dia boleh menyumbang dalam bidang navigasi, dalam bidang ketenteraan, okey, kaji cuaca. Banyak kegunaan satelit ni. Okey, jadi hari ni kita bukan nak tengok satelit, kita nak lebih kepada orbit dia. Okey. Okey. Jadi itu adalah satelit. Ingat ya, satelit apa yang dimaksudkan sebagai satelit? Satelit adalah objek yang mengorbit suatu planet. Okey, yang mengorbit suatu planet. Contohnya kalau satelit semula jadi bagi bumi adalah bulan. Bulan dia mengorbit planet. Apa maksud mengorbit? Mengorbit ni dia mengelilingi. Okey, dia mengelilingi. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok jenis-jenis orbit. Okey, jenis-jenis orbit. Okey, jadi mengorbit tu maksudnya mengelilingi. Okey, kalau orbit ni maksudnya dia punya laluan dia lah. Okey, kata ni bumi. Okey, kemudian kita ada satelit. Satelit tu dia akan mengelilingi bumi. Okey, laluan yang dia mengelilingi inilah yang kita panggil dia sebagai orbit. Okey, orbit ni ada banyak jenis. Okey, orbit ni ada banyak jenis. Tapi untuk hari ni kita nak belajar tentang ada 5 jenis orbit yang ada dalam awak punya silibus. Okey, orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian orbit ataupun altitude.
Okey, orbit ni dikelaskan mengikut ketinggian dia. Okey, dia akan tengok kalau tinggi banyak ni, okey, ni apa nama orbit ni. Kalau tinggi banyak ni, ini jenis apa. Okey, jadi dia bergantung kepada ketinggian orbit, atau kita boleh juga sebut bergantung kepada dia punya altitude dia. Okey, orbit geopergon. Okey, kita ada orbit yang pertama, orbit geopergon ataupun geostationary orbit, GEO. Okey, geo. Okey, dia punya singkatan dia geo. Okey, orbit yang kedua, orbit geosegera ataupun geosynchronous orbit, GSO. Okey, orbit yang ketiga, orbit rendah bumi ataupun low earth orbit, LEO. Kemudian kita ada orbit sederhana bumi ataupun medium earth orbit, MEO. Dan yang terakhir kita ada orbit tinggi bumi ataupun high earth orbit ataupun HEO. Okay, kita ada 5. Okay, kita ada GEO. Yang pertama kita ada GEO. Yang kedua kita ada GSO. Yang ketiga kita ada LEO. Yang keempat kita ada MEO. Dan yang kelima kita ada HEO. Okay, jadi macam mana kita nak tahu suatu orbit tu apa jenis dia? Okay, ini kita tengok. Okay, ini adalah contoh gambaran 5 jenis orbit yang ada di sekelilingi bumi. Okay, jadi kita nak tahu setiap satu. Okay, yang pertama kita nak tengok orbit geopergon ataupun geostationary orbit, GEO. Okay, yang warna hijau. Okay, yang ini, yang berwarna hijau ini. Okay, yang berwarna hijau yang ini. Okay, berapa altitude dia ataupun berapa ketinggian GEO ni? Okay, ketinggian orbit adalah 35,786 km dan sata orbit pada sata khatulistiwa. Okey, awak dah belajar dari geografi, ada sata khatulistiwa pada bumi. Okey, jadi orbit GEO ni dia berada pada sata khatulistiwa. Okey, pada sata khatulistiwa dan pada ketinggian 35,786 km. Okey, kemudian orbit yang kedua, orbit yang berwarna purple, yang ini yang putus-putus ni, okey, yang putus-putus ni, okey, iaitu orbit geosegera ataupun geosynchronous orbit ataupun GSO. Okey, yang mana GSO ni dia punya ketinggian dia sama dengan GEO tadi, iaitu 35,786 km. Okey, tetapi satah orbit tu dia mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Okey, dia condong. Okey, ketinggian dia sama tetapi dia condong. Katakanlah kita ada bumi tadi. Okey, kalau GEO tadi dia pada satah khatulistiwa. Okey, GSO ni dia condong sikit daripada sata khatulistiwa, tetapi ketinggian ataupun altitude dia sama, iaitu 35,786 km. Okey, kemudian kita ada orbit LEO, okey, yang berwarna orange ataupun orbit rendah bumi, low earth orbit. Ni yang paling dekat dengan bumi ni, yang warna orange ni yang paling dekat dengan bumi. Okey, jadi apa dia punya ketinggian ataupun altitude dia? Ketinggian dia hanyalah sekitar 180 km sehingga 2000 km sahaja daripada bumi. Okey, itu yang paling dekat sekali lah. Okey, kemudian kita ada orbit yang keempat, iaitu MEO ataupun orbit sederhana bumi, medium earth orbit, yang berwarna biru. Yang ini yang berwarna biru ni. Okey, yang mana dia punya altitude dia ataupun ketinggian orbit dia adalah pada 2000 km sehingga 35,780 km. Okey, dia punya ketinggian orbit dia. Okey, dan juga yang terakhir, yang ini yang berwarna pink ini, okey, yang berwarna pink ini, HEO ataupun high earth orbit ataupun orbit tinggi bumi. Okey, yang mana dia punya altitude dia ataupun ketinggian orbit dia adalah sama atau lebih daripada 35,780 km. Okey, jadi ini adalah 5 jenis orbit yang ada di sekeliling bumi. Okey, jadi cikgu harap awak hafal dia punya altitude dia, nama dan altitude dia. Okey, seterusnya kita nak tengok bentuk-bentuk orbit. Terdapat 2 bentuk orbit. Okey, yang pertama bulatan sempurna, yang kedua elips. Okey, kalau tengok bulat macam ini adalah bulatan sempurna. Kalau bujur macam ini adalah berbentuk elips. Okey, kita ada sama ada bentuk bulatan sempurna ataupun berbentuk elips. Okey, contoh orbit yang berbentuk bulatan sempurna adalah orbit
Geo. Okey, orbit geo ialah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna, manakala orbit MEO, medium earth orbit, ataupun HEO, high earth orbit, ialah contoh orbit yang berbentuk elips. Okey, lagi dua LEO dengan GSO, dia berbentuk dia berbentuk sama ada berbentuk bulatan sempurna ataupun berbentuk elips. Dia boleh boleh jadi sama ada bentuk bulat sempurna ataupun bentuk elips. Dia tak ada masalah untuk LEO dengan GSO. Tapi untuk GEO dia mesti bulatan sempurna. Untuk MEO dengan HEO dia mesti elips. Ini adalah bentuk-bentuk orbit. Kita ada dua saja. Seterusnya kita nak tengok apogee dan perigee bagi suatu satelit dalam orbit elips. Tadi kita dah tengok bentuk orbit, dia ada dalam bentuk bulatan sempurna ataupun dalam bentuk elips. Kalau orbit dalam bentuk elips, dia ada satu keadaan yang agak special. Yang mana keadaan ini dia membentuk perigee dan juga apogee. Apa dia apogee, apa dia perigee? Bagi satelit yang membuat orbit elips, terdapat dua kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan perigee. Dia boleh kedudukan satelit itu dia membentuk keadaan apogee dan perigee. Apa maksud apogee, apa maksud perigee? Apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh daripada planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Katakan kita ada bumi. Kemudian kita ada satelit yang berada di atas satu orbit. Bumi ni dia tidak semestinya berada di tengah orbit. Dia tidak semestinya berada di tengah-tengah orbit. Dia boleh berada, tengok kalau macam ni dia boleh nampak dia duduk, dia mendekati bucu yang ini. Dia mendekati hujung yang ini, dia jauh pada yang ini. Jadi apabila satelit itu bergerak apabila satelit itu bergerak dan dia sampai pada kedudukan yang paling jauh, dia sampai pada kedudukan yang paling jauh dengan bumi ataupun dengan planet yang dikelilingi itulah. Kita sebut bumi lah. Kalau kita ni contoh bumi lah. Kita ada bumi. Kemudian dia pusing sampai satu titik yang paling jauh daripada bumi. Yang ini kita sebut dia berada dalam keadaan apogee. Dia berada dalam kedudukan apogee. Berada pada kedudukan apogee. Kemudian dia pusing lagi, pusing, dia sampai pada titik yang mana titik ni paling dekat dengan planet. Jadi yang ini kita panggil dia sebagai perigee. Dia apa dia apogee? Apogee adalah bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh. Apogee kedudukan satelit yang paling jauh daripada planet. Kedudukan yang paling jauh daripada planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Manakala perigee pula merupakan kedudukan satelit yang paling dekat. Perigee kedudukan satelit yang paling dekat dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tadi. Jadi kita tengok yang ini. Satelit tu akan berpusing. Kita nampak satelit tu berpusing. Bila dia sampai pada kedudukan yang paling jauh tu, jadi kita kata satelit tu berada pada kedudukan apogee. Kemudian dia pusing lagi. Dia akan pusing lagi, dia akan pusing sampailah kedudukan dia paling dekat dengan bumi. Dia terjauh sikit. Kedudukan dia paling dekat dengan bumi. Kita katakan satelit itu berada pada kedudukan perigee. Jadi dia akan sentiasa berpusing lah. Dia akan sentiasa berpusing. Jadi itu adalah apogee dan juga perigee. Ingat, apogee dia hanya berada pada orbit yang berbentuk elips saja. Apogee bila satelit itu berada kedudukan yang paling jauh daripada planet, manakala perigee satelit itu berada kedudukan paling dekat dengan planet. Seterusnya kita tengok hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. Jadi tadi kita dah tengok ke 5 jenis
orbit. Okey, setiap jenis orbit tu dia mempunyai ketinggian orbit yang berbeza ataupun altitude yang berbeza. Okey, jadi apa kaitan antara ketinggian orbit tu dengan halaju satelit? Sebab kita tahu satelit tu dia akan sentiasa mengelilingi planet, betul? Okey, jadi apa kaitan kedudukan orbit tu dengan kelajuan halaju pergerakan satelit tersebut? Okay, jenis-jenis orbit satelit, ketinggian orbit dan laju satelit adalah seperti berikut. Okay, jadi kita ada 3 jenis. Yang ini kita ada 3 jenis. Kita fokus pada 3 jenis ni dulu. Okay, iaitu HIO, MIO dan juga LEO. Yang mana LEO ni yang paling rendah. Okay, iaitu lebih kurang 705 km sahaja daripada bumi. Okay, jadi kelajuan dia adalah 27,500 km per jam. Okay, maksud dia dalam masa 1 jam dia boleh pergi sejauh 27,500 km. Laju kan? Okay, sangat laju lah. Okay, jadi LEO dia punya kelajuan dia punya halaju dia adalah 27,500 km per jam. Manakala MIO dia punya altitude dia adalah 20,200 km. Okay, kalau kita tahu altitude dekat sini, okay, kita tahu altitude dekat sini, MIO dia lebih tinggi berbanding LEO. Okay, jadi kelajuan dia adalah 13,900 km per jam. Nampak? Kelajuan dia semakin berkurang. Kita tengok pula HIO. HIO altitude dia 35,780 km. Okay, lagi tinggi berbanding MIO. Tetapi halaju dia hanya 11,100 km per jam. Okay, maksud dia kalau kita tengok dekat sini, semakin tinggi altitude, okay, semakin tinggi ketinggian orbit tu semakin tinggi, kelajuan dia ataupun halaju dia semakin rendah. Okay, saya ulang balik semula ya. Semakin tinggi ataupun semakin tinggi dia punya altitude, semakin tinggi altitude dia, halaju dia semakin rendah. Okay, inilah semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit untuk satelit kekal dalam orbit. Untuk satelit kekal dalam orbit. Okey, jadi halaju ni dia akan menentukan satelit tu ada dekat orbit dia. Okey. Jadi apa yang akan berlaku kalau halaju dia berubah? Jadi kita akan tengok. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Okey, jadi maksud dia macam ni. Okey. Jadi bumi, kita tahu bumi ada daya tarikan graviti. Okey, daya tarikan graviti. Apa daya tarikan graviti ni buat? Daya tarikan graviti ni dia akan buat, dia akan menarik, okey, dia akan menarik apa-apa objek jatuh ke bumi. Okey, dia akan menarik apa-apa objek jatuh ke bumi. Okey, jadi semakin kita kata semakin berkurang ketinggian satelit, semakin berkurang altitude dia, okey, semakin berkurang altitude dia, semakin kuat daya tarikan graviti. Okey, jadi semakin kuat daya tarikan graviti. Jadi untuk mengelak satelit tu jatuh ke bumi, okey, untuk mengelak satelit tu jatuh ke bumi, satelit tu perlu bergerak dengan halaju yang mencukupi. Okey, satelit tu perlu bergerak dengan halaju yang mencukupi. Barulah satelit tu dia tidak jatuh ke bumi. Okey, apa yang berlaku Okay, apa yang berlaku pada satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetap jika halajunya berkurang terlalu rendah? Okay, kita katalah tadi kita ada LEO. Okay, kita ada orbit LEO yang mana dia punya laju satelit dia adalah 27,500. Okay, kita ada LEO. Okay, LEO 27,500 km per jam. Okay, apa yang berlaku pada satelit ni sekiranya dia punya halaju dia drop. Okay, halaju dia drop. Katalah halaju dia turun sampai 10,000 km per jam. Okay, apa yang akan berlaku? Ini maksud soalan ni. Apa yang akan berlaku jika halaju dia berkurang terlalu rendah? Okey. Okey, kelajuan satelit bergantung kepada kedudukan
Laju pula. Okey, kelajuan satelit bergantung kepada kedudukan posisi orbit dari permukaan bumi. Macam tadi itulah. Semakin tinggi orbit, semakin rendah hal laju. Okey, semakin dekat dengan permukaan bumi, semakin tinggi hal laju. Okey, sama jadi. Okey, kenapa? Sebab kelajuan yang mencukupi dapat mengatasi daya tarikan graviti. Okey, jadi bila dia laju, bila dia laju, daya tarikan graviti tu tak dapat nak tangkap dia, tak dapat nak tarik dia. Jika hal laju satelit tu berkurang, tiba-tiba hal laju satelit tu berkurang, apa yang berlaku? Bila dia berkurang terlalu rendah, satelit tu akan ditarik oleh bumi. Satelit itu akan ditarik oleh bumi. Bila satelit itu ditarik oleh bumi, dia akan jatuh dekat permukaan bumi lah. Dia akan masuk atmosfera dan dia akan jatuh pada permukaan bumi. Itu bahaya. Bahaya sebab kalau dia jatuh ke kawasan perumahan, dia akan menyebabkan kemalangan, mengorbankan nyawa. Apa pula yang berlaku kalau satelit itu terlalu laju? Bila dia terlalu laju, satelit itu akan terkeluar pula daripada orbit bumi. Dia akan terkeluar, dia akan pergi ke tempat lain pula. Itu pula ya. Jadi kalau terlalu perlahan pun tak boleh. Kalau terlalu perlahan, dia akan ditarik. Kalau terlalu laju, dia akan terkeluar daripada orbit. Seterusnya kita nak tengok macam mana satelit ni daripada bumi ni boleh dihantar ke angkasa lepas. Masuk pula dekat orbit dia. Jadi alat kenderaan yang digunakan kita sebut sebagai kenderaan pelancar. Boleh terbahagi kepada dua. Kita boleh bahagikan kenderaan pelancar ni kepada dua. Yang pertama, kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja ataupun expendable launch vehicles, ELV. Ini contoh dia. Yang kedua, kenderaan pelancar guna semula ataupun reusable launch vehicle, RLV. Ini contoh dia. Apa beza kedua-dua ni? Ni kita nak tengok perbezaan antara ELV dan juga RLV. Yang pertama kita tengok persamaan dia dulu. Persamaannya kedua-duanya merupakan kenderaan yang boleh digunakan untuk menghantar satelit ke angkasa lepas. Dua-dua kita boleh guna untuk ke angkasa lepas. Perbezaan dia. Yang pertama kita tengok pada nama dia. Nah, yang ini reusable. Apa maksud reusable? ELV ataupun expendable launch vehicles ini tidak boleh digunakan semula. Dia guna sekali sahaja. Manakala reusable launch vehicles kita boleh guna semula. RLV ni kita boleh guna semula. ELV ni disebabkan dia tak boleh guna semula. Dia boleh bergerak di antara planet. Bila dia ini dia terbalik ni ya. Ni dia terbalik. ELV ni tidak boleh bergerak antara planet. Kita dah sampai kat situ, kita akan sampai situ saja. Manakala RLV ni dia boleh bergerak antara planet. Dia boleh bergerak antara planet. Jadi kalau kita tengok dekat sini, RLV ni dia lebih canggih kan. Tapi masalahnya kat sini, ELV ni kos pelancaran dia lebih rendah, manakala RLV ni kos pelancaran dia lebih tinggi. Kemudian dia punya perbezaan yang keempat, ELV ni dia punya risiko kegagalan misinya rendah. Manakala RLV risiko kegagalan misi yang tinggi. Perbezaan yang terakhir, daripada contoh lah. Contoh ELV adalah roket, manakala RLV adalah kapal angkasa Space Shuttle tu. Kapal angkasa ini adalah perbandingan antara ELV dan juga RLV. Seterusnya kita nak tengok macam mana dia nak hantar satelit ni masuk ke dalam orbit. Kita ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, pindah secara terus ke orbit. Yang kedua, orbit pindah Hoffman. Apa dia orbit pindah Hoffman? Kejap kita tengok. Pindah secara terus ke orbit ni biasanya kita gunakan, kaedah ni kita gunakan untuk kita letakkan satelit pada orbit yang dekat. Satelit pada orbit yang dekat. Contohnya Leo tadilah, kan dia paling dekat dengan bumi kan. Jadi macam mana? Jadi kita akan lancarkan
kenderaan pelancar tadi, sama ada ELV ataupun RLV tadi, kita akan lancarkan, dia akan terus masuk kepada orbit yang dekat tadi. Okey, dia akan terus masuk orbit yang dekat, dah settle. Okey, dah settle. Apa yang jadi masalahnya apabila orbit tu terlalu jauh. Okey, contohnya orbit tu kita nak hantar pada HEO. Okey, High Earth Orbit yang tinggi kan. Okey, orbit yang tinggi. Jadi macam mana? Kita tak boleh nak hantar terus. Dia tak boleh nak hantar terus masuk ke HEO. Tak boleh. Okey, dia tak boleh jadi macam tu. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita akan guna kaedah orbit pindah Hoffman. Okey, yang mana? Okey, yang mana? Yang pertama, orbit satelit ataupun kenderaan ELV dan RLV tadi, dia akan dilancarkan daripada bumi. Okey, dia akan dilancarkan pada bumi, dia akan masuk ke orbit yang paling dekat. Okey, dia akan masuk pada orbit yang paling dekat, kemudian dia akan mengorbit bumi mengikut orbit yang paling dekat tadi. Okey, dia akan pusing. Okey, tapi bukan nak orbit ni kan, kita nak orbit yang paling besar tadi kan. Okey, jadi apa yang berlaku bila sampai pada satu titik, okey, dia akan berlaku pembakaran. Maksud dia contoh macam lebih kurang macam dia pasang turbo lah. Tiba-tiba dia pasang enjin turbo. Sampai pada satu titik dia pasang enjin turbo. Apa yang berlaku, macam tadi saya kata, bila halaju terlalu tinggi, okey, orbit tu dia akan satelit tu dia akan terkeluar daripada orbit. Betul tak? Tadi kita cerita yang tadi tu, yang bila orbit bila satelit terlalu perlahan, dia akan ditarik oleh bumi. Bila dia terlalu laju, dia akan terkeluar daripada orbit. Okey, jadi bila dia sampai pada satu titik, okey, yang mana titik ni akan menjadi kedudukan perigi bagi orbit yang baru. Okey, orbit yang inilah, orbit yang ini, orbit yang besar ni, orbit yang berbentuk elips ni. Okey, sampai setitik dia akan membentuk perigi, dia akan berlaku pembakaran. Okey, bila berlaku pembakaran, dia akan jadi lebih laju. Bila dia lebih laju, dia akan terkeluar daripada orbit yang pertama tadi. Dia akan terkeluar, kemudian dia akan membentuk, kemudian dia akan keluar. Okey, kemudian dia akan masuk. Okey, tak sampai daripada orbit. Okey, dekat sini dia akan berlaku pembakaran kali kedua. Okey, pembakaran kali kedua, dia akan keluar lagi sekali pada orbit ni. Dia akan keluar, kemudian dia akan masuk kepada orbit yang lebih besar. Ini yang kita masukkan dia sebagai orbit pindah Hoffman. Okey, yang mana dia akan melakukan pembakaran. Okey, pembakaran. Kenapa dia lakukan pembakaran? Supaya enjin dia dapat kuasa yang lebih besar. Enjin dia dapat menghasilkan halaju yang lebih besar. Bila halaju dia lebih tinggi, dia roket tu akan keluar daripada orbit. Dia akan membentuk orbit yang baru dan dia akan masuk pada orbit yang lebih besar. Okey, itu adalah orbit pindah Hoffman. Okey, tamat untuk kelas kita pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa yang awak tak faham, okey, dialu-alukan untuk awak tanya dalam grup Telegram kita. Kita akan bincangkan dalam grup Telegram. Okey, kemudian jika tidak ada apa-apa soalan, awak boleh jawab praktis formatif dan hantar pada saya untuk saya semak dan rekod sebagai awak